Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera bersama Abang Pencin Suka-Suki. Apa khabar semua? Semoga semua sihat-sihat. Hari ini diharap semua gembira dan ceria dan jom masak-masak bersama Abang Pencin Suka-Suki. Hari sahabat kita nak makan sambal hijau ulam daun petik. Jom kita cari daun petik. Ini daun petik dia saya cadang nak ambil yang muda-muda sajalah. Nak makan daun petik ni. Harap-harap nanti dia kembang lagi. Ni dia. Dah macam kambing abang fikir. Jom kita cari lagi. Jambu sepak-sepak jatuh So ni cantik. So kita akan masak. Jom. Saya ambil sedikit daun jambu. Daun jambu keras gaji gunanya nak mengurangkan pahit dia. Ini petua orang kita lah. Jom kita masak. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Abang Pencin Suka-Suki dalam rancangan masak-masak bersama APSS. So kita pagi ni nak masak very simple untuk makanan tengah hari ni, iaitu saya nak buat satu masakan diberi nama sambal. Sambal. So kita tengok apa gak sambal yang saya nak buat. Teka apa ada dalam ni. Dalam kuali ni. Okey, jom kita tengok buka. Teng. Tu dia. Cili. Dah tentulah, tak? Dah tentu kalau macam ini. So, confirm lah saya nak masak sambal. Cili je banyak ni. Cili apa ni? Saya gunakan cili hijau. Cili hijau kecil-kecil ni. Nak kata kecil tak kecil ni. Saya panggil dia cili siam. Sebagian dalam lebih kurang satu what do you call this one, bakul satu bakul kecil. So sedikit ni dalam segenggam ni saya biarkan dia punya kekalkan dia punya tangkai dia untuk mengelakkan sakit perut. So ini adalah bahan utama. Okey, kita tengok bahan lain dia. Selain daripada cili, saya perlukan this one, bawang putih. Bawang putih lebih kurang dalam, ini kecil-kecil ni, lebih kurang dalam 7 ulas lah kalau besar-besar. Ini kecil-kecil sangat ni, ada yang kecil. So bawang kecil merah ni dalam 10 ulas dan sedikit 2 labu bawang besar ni. Kalau gabungkan ni 2 labu lah, yang besar. Belacan, satu sudu asam jawa. Tak lupa 3 biji tomato hijau. Begini daun salam, 5 lembar daun salam, dan daun 5 purut pun dalam 5 lembar daun 5 purut ni sebab kecil-kecil. Dan flavor dia saya gunakan perasa ayam, garam. Dan satu lagi bahan yang paling penting ialah bahan-bahan lada, bawang putih, bawang merah ni,
Yang tomato ni saya akan hiris-hiris. Dan lada kita akan blender. Kita akan blender. Lepas tu saya blender air lah. Sepatutnya kalau nak cantik kita kita tumbuk-tumbuk. Tapi nak cepat saya blender. Lepas tu saya tapis. So ini proses ni akan mempercepatkan. So macam biasa ya. Blender kasar saja ya. So kita tapis kasar-kasar macam ni je. Dalam atas ni. Betul nampak itu betul bang. Ini rupa lada yang saya blender kasar tadi. Dalam dia ada cili padi tadi, cili hijau tadi, bawang putih dan juga bawang merah. So, inilah rupa dia, kita potong kasar. Dan tadi saya tapis. Saya tapis ni air dia. Ni air dia. So gunanya ialah supaya proses ni akan cepatlah menumisnya. Tak adalah nanti dia sebab ada air itu jadi memakan masa. Ini nak cut cost dan nak cut masa je. Nak cut masa dan juga untuk memastikan sambal kita tu kering sebab minyak dah panas. So saya masukkan kalau ikutkan petua daripada sambal nasi padang ni sambal hijau kalau kita masukkan bahan-bahan ni, kalau boleh minyaknya janganlah terlalu panas sangat. Ataupun kadang-kadang minyak dia tu belum minyak tak mendidih pun lagi dimasukkan supaya kita nak mengekalkan warna dia yang hijau, nak dapatkan warna yang hijau. Jadi kalau kita masukkan dengan api yang kuat, dia terperanjat sekujat dia terus dia jadi masak perang ke apa macam tu, masak hangus. So kita tumis-tumiskan bahan ni. Sambal ni sedap dimakan dengan nasi sejuk, dengan nasi panas pun okey, dipecahkan telur pun okey. Macam tu kita makan dengan tumisan dengan ulam-ulam yang lain. Nak makan dengan daun ubi boleh, daun ubi, nak makan dengan ulam-ulam segar boleh, nak makan dengan brinjal terung, terung yang dicelur boleh, yang digoreng boleh. So macam-macam kita boleh makan dengan dia. Bila dah naik cantik macam ni, so saya terus masukkan saja daun salam ni dengan daun 5 purut So kita tumis dia sehingga dia garing lah. So lepas tu kita tumis dia. Okey, kita masuk terus kita masak, tumis terus. So at the same time bila dah nampak minyaknya, kalau masak sambal ni dia nak kena minyak banyak Kalau agak-agak minyak kurang tu kita boleh tambah lagi So saya terus masukkan bilis yang telah saya tumbuk-tumbuk kasar bilis ni. Saya tumbuk kasar. Saya masukkan bilis. Saya masukkan terus aroma belacannya biar dia flavor dia. Masukkan terus belacan. Tanpa belacan ni tak berapa sedap Saya kena komplit dalam masaknya. Dan saya masukkan terus tomato ni tomato hijau ni Jadi yang jadi kuning, saya beli hari tu hijau jadi kuning dah masukkan dan saya terus kita gaul dia lagi kita gaul dan tumis jadi dia betul-betul masak. Okey.
So kita tumis cantik dia punya color dia tuan kita tumis. So sambal ni terus kalau kita dah rasa macam layu macam tu, kita masukkan bawang terus masukkan bawang dan saya masukkan sekali asam jawa asam jawa ni saya tak buang biji dia terus saja masukkan tu, nanti kita adun-adunkan dia blend kat situ, nanti dia akan lerai kat situ itu style saya style orang Jawa saya Jawa mak saya ajar macam tu je dia tak pakai air macam tu sedap, lagi sedap kalau pakai air nanti dia tak kering sambal ni. So kita masak terus tak lupa tadi nanti kita kena bagi rasakan juga dengan sedikit gula tadi lupa saya nak bagi tahu bila kita menumis macam tu nanti dia asam dia akan tanggal sendiri biji asam ni kita ketikkan ni kita proses ni macam ni dia boleh kecil kita boleh at the same time macam ni kita jumpa biji asam ni kita keluarkan sebab biji asam ni dia tak akan empuk tak boleh dimakan pun so kita dalam proses dia macam tu sebab saya tak gunakan air dia biar dia kering Tengok ya, bila dia dah nampak macam kering macam ni dah dekat kering macam ni, saya akan masukkan di tuan cili saya sediakan juga cili yang tak dipotong-potong tu saya masukkan. Ini style abang pencin sambung balik masak tu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey. Bila dah okey lah ni dah boleh masak, dah boleh makan Kalau nak kering, kalau nak kita rasa berkuah, kita boleh tambahkan dengan sedikit air Tapi saya tak nak saya nak buat kering-kering. Sayang. Okey. Saya tambahkan garam. Okey. Tambahkan garam. Tambahkan serbuk pati ayam tadi okey. Dan kita juga tambahkan dengan sedikit gula nanti okey. Gaul-gaul lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey, dia nak buat kering macam tu, kita tambahkan dalam lebih kurang 1/7 lah. Ni 1/7 ke lebih sikit apa sebab lada ni pedas ya, saya kita terus kita tumis Bila tekstur ni kita bagi gula, dia cara autonya terus minyak tu akan berpisah dan kita nampak bau dia akan keluar minyak-minyak kita teruskan kita masak
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, siap sudah sambal kita. So, siaplah sambal Abang Pincin suka-suki hari ini. Okey, kita dah boleh tutup ni dah. Okey, inilah sambal hijau cara Abang Pincin suka-suki. Selamat mencuba dan saya akan sambung untuk sesi berikutnya kita tambah telur. Okey, kita bagikan sedikit, kita ambil portion sedikit daripada itu. Lepas tu dalam api yang kecil, dalam api yang kecil kita pecahkan telur. Okey, basuh telur tu dulu jangan tak basuh. Tu dia Ini cara Abang Pincin suka-suki Ini sambalnya. Budak-budak suka dalam masak cara macam ni Ini saya. Kalau kita pecahkan pun telur ni, kita jangan pecahkan terlalu banyak. Kita cross gitu je sikit je. Macam tu. Kita pancung gitu je. Supaya dia tak sangat dia hancur. Okey. So sambal kita pun dah kering. So kita pun boleh angkat. Ini sambal very simple ni tapi budak-budak suka, cukup anak-anak saya cukup suka tak tahulah, cuba tuan-tuan cuba ni cara kita buat simple-simple tapi budak suka makan. So jangan lupa selamat mencuba sambal hijau bertelur dan sambal hijau biasa tadi. So sudi-sudikan untuk subscribe, like dan share Abang Pincin suka-suki. Ini daun betik yang telah diambil tadi, saya cucikan Kalau elok dia punya urat tu kita buanglah So ketua daun betik ni untuk supaya tidak pahit rasanya, orang-orang tua bagi tahu katanya gunakan daun senduduk ini tradisional gunakan, ataupun juga pakai daun jambu So ini hari saya ada juga gunakan asam. So ini hari saya akan combine dua cara ni. So saya dah panaskan air kita tengok air dah didih, kita masukkan asam dan juga dengan sedikit garam nanti So kita masukkan daun jambu ni. Lepas tu kita masukkan daun senduduk. Kita masukkan daun senduduk tadi dengan daun betik. Lepas tu kita bagi sedikit garam Kalau nak mengekalkan warna yang hijau, kita jangan tutup dia. Biarkan dia naik uap dia, tak berat. So kita balik-balikkan supaya dia masak merata. Tapi yang daun jambu ni tak boleh dimakan lah Itu cuma dia berfungsi sahaja untuk menghilangkan pahit dia So kita masak sehingga dia sehingga lembut
nampak Okey. Nampak dah lembut. Bila kita koyakkan macam ni, nak tahu lembut tak? Bila kita koyakkan macam ni, itu dah okey lah Tapi lembut ataupun keras sikit tu bergantung pada kita lah Setengah orang dia suka lembut, setengah orang suka agak sedikit keras sikit So kita dah siap macam ni, kita matikan Tapi yelah kadang bila bercerita pasal daun betik ni, orang kata nak menghilangkan daun betik rasa pahit dia mustahil lah dia nak hilangkan 100% Tetapi apa yang kita boleh buat ialah mengurangkan rasa pahit dia. So kita kena basuh di air yang mengalir supaya dia punya rasa pahit dia keluar. Dia di dalam air yang mengalir tu, air yang mengalir tu kita tiriskan dia. Kita alihkan dia lah. Sebab dia tak nak pahit dia punya rasa pahit dia keluar So okey, siap untuk dihidang. Kali je. Ini sampailah saat yang ditunggu-tunggunya. So pagi ni Abang Pencen suka-suka tadi cadang ni makan tengah hari tapi cancel. Terus kita sarapan pagi je. Sarapan paginya agak berat cara orang Jawa. Jadi nak makan nasi terus. Betul sayang? Kita nak makan nasi. So lauknya lauk yang telah disiapkan oleh orang rumah saya. Puan Zaidah masaknya hari dengan saya. So kita tengok apa yang kita dah masak pagi ni untuk sarapan pagi ini. Okey, kita tengok. Okey, apa yang kita masak tadi itulah yang kita nak buat sarapan pagi ni. So, hari ini sarapan kita adalah nasi putih, lauk dia dah tentu sambal hijau. Okey. Yang ini sambal hijau campur telur. Ya, kita pakai ulam dia daun betik. Daun betik. Ikan kering ini hari. Makan ikan kering saja. Ini ikan kering lumi. Makan sama dengan ikan kering kembung Oh, ini ada dimasak apa ini? Ayam masak ungkep, tempe goreng berketumbar. Ini cara masakan Jawa ni. So yang moden-moden tu inilah untuk anak-anak saya tu yang tak makan, cucu saya yang tak makan pedas ni, option dia makan yang roti-rotian gitu Okey, so jom kita makan. So saya nak makan hari, nak makan pucuk betik dengan sambal hijau dengan telur dia telur ni. Sedap, saya suka ni. Anak saya pun suka sambal ni. Dan tempe goreng berketumbar ni sedap Saya cicipi sambal dia dulu Sedap. Sambal dia pun, sambal hijau dia pun sedap. Ini dengan daun betik dia. Memang kurang pahit. Memang sedap daun betik dengan sambal hijau Ini asam dia. Tempe dengan sambal hijau. Sedap. Oh, jangan lupa kita cuba masakan ni. Kita nak makan pucuk betik dengan sambal hijau. Sedap. Terasa dia. Sedap kan? Pahit-pahit. Pedas dia sedap dimakan. Memang sedap. Tak pahit dah Pahit sikit lah. Tak pahit selalu. Sudah saya tak pahit dah. Sedap Sedap. Jom nak makan dekat rumah saya. Okey. Jom cakap dengan apa ni? Dia orang. Macam mana rasa ni? Sedap ke tak sedap? Sedap betul ke ulut ke? Biar dia cuba betul-betul. Memang sedap.
Okey. Kita makan lagi sekali. Sedapnya. Saya ulangi tadi lagi. Betul mengurangkan pucuk betik ni. Bukan pucuk betik, daun betik je. Kalau pucuk betik habis pucuk-pucuk dia. Daun betik tadi kita rebus, bubur dengan sedikit garam, asam dan daun jambu. Ada daun senduduk pun boleh, daun senduduk. InsyaAllah kurang pahit. Kalau hilang pahit semua tu mustahil lah. Tapi memang sedap sangat. So, selamat mencuba. Dan sudikan, kalau suka, subscribe, like dan share. Assalamualaikum.